Ya, tentunya kita telah menyokong dua orang yang berbeza. Jadi mestilah masing-masing akan menyatakan bahawa calon pilihannya adalah calon yang menang. Jadi pada saya lah, daripada maklumat yang kita perolehi secara rasmi dan tidak rasmi, mengikut kumpulan GPS dan yang lain-lain, PPBM, PAS, UMNO, BN. Memang angka pada pandangan saya dan kami yang meneliti tentang isu penting ini, Datuk Seri Ismail Sabri mendapat 114. Walau bagaimanapun, ialah dari segi pengesahannya, mungkin malam ini ada kenyataan media daripada istana atau besok ada kenyataan media daripada istana, itu untuk secara rasmi dan pasti kita sama-sama tunggu. Walau bagaimanapun, oleh kerana saya penyokong tegar Datuk Seri Sabri, saya meyakini beliau lah yang akan dipilih. Dan dari segi sudut kenapa beliau layak, yang pertama ialah ketika COVID ini, beliau adalah Menteri Kanan yang hari-hari council satu majlis presiden untuk memberi nasihat kepada Datuk Seri Ismail, memberikan guideline supaya apa-apa perkara yang telah silap dibuat ketika zaman PN tidak akan diulangi dalam kerajaan yang akan datang ini. Kerajaan yang akan datang ini saya tak tahu apa lagi namanya. Mungkin Kerajaan Malaysia, mungkin Kerajaan Perpaduan Malaysia, mungkin kerajaan apa pun, kerajaan campuran, itu tak tahu lagi namanya itu apa ya. Jika mengikut titah dan akan dititahkan semula pastinya, jika ada konsep-konsep perpaduan itu, konsep-konsep inclusivity dilakukan, itulah kerajaannya namanya agak berbeza daripada apa yang berlaku. Kita tidak dapat meramal apa yang akan berlaku pada masa depan. Kalau kita boleh meramal dengan tepat apa yang berlaku masa depan, tak adalah segala kekecohan dalam dunia ini. Tetapi oleh kerana tidak dapat meramal, maka kekecohan dan segalanya itu terus berlaku. Oleh itu, kita harap yang terbaik untuk Malaysia. Apakah maksud yang terbaik dan lebih baik kepada Malaysia? Kita harap mereka yang tak ada pekerjaan, rakyat yang tidak ada pekerjaan akan tidak lagi menganggur dan ada pekerjaan. Kita harap kedai-kedai yang bankrupt tidak lagi bankrupt dan pulih kembali terus melaksanakan perniagaan mereka. Kita harap mereka yang daripada M40 tiba-tiba jadi B40, kita harap perkara itu akan terhenti dan lebih ramai yang B40 menjadi M40, seterusnya T20 ya. Kita tahu apa yang dibuat oleh Economic Planning Unit T20, yang teratas 20%, yang pertengahan 40%, yang bawah 40% itu harapnya semakin mengecil yang B40, semakin membesar M40 dan T20. M40 itu kita harap jadi M50, M60 ya. Begitulah. T20 itu T25 misalnya ya. Krisis politik tidak dapat diredakan sehinggalah kerajaan memiliki 130 dan lebih kerusi pada pandangan peribadi saya. Kalau 140 dan lebih kerusi lagi bagus. Kalau 2/3 macam banyak tahun, 148 dan ke atas pun bagus juga. Tetapi adakah perkara itu boleh berlaku? Ia adalah di luar kajian kita lah. Walau bagaimanapun tidak ada yang mustahil dalam politik ya. Rakyat pun kembali melihat tiba-tiba ketika katalah ditakdirkan Datuk Seri Ismail Sabri kita selesai masalah COVID ini. Contohnya kes tiba-tiba dalam masa sebulan dua misalnya mula menurun. Daripada 20,000 turun 21, begitulah sehingga ke angka yang menasabah. Kemudian rakyat mendapat herd immunity seawal mungkin bulan 10 misalnya. Bulan 11 kalaupun dah ada herd immunity, kita boleh lanjutkan ke 80, 85, 90% rakyat divaksinasi, termasuklah kepada pekerja-pekerja asing yang ada di negara kita. Tiba-tiba negara kita menjadi lapang dari segi masalah COVID ini. Dan tentunya ia memberikan satu imej yang baik kepada kerajaan di bawah pimpinan siapalah, terutama tentulah saya akan menyebut sentiasa Datuk Seri Ismail Sabri sebab itu calon kami lah. Mudah-mudahan itu berlaku dan akhirnya
kita kembalikan mandat pada rakyat dan akhirnya rakyat berterima kasih atas segala usaha-usaha yang dibuat yang menyebabkan ekonomi mereka jadi baik, kemudiannya ekonomi negara baik, kemudiannya kerana masalah COVID ini kita boleh tangani. Saya pernah belajar di New Zealand, baru-baru ni dia ada 3 kes, dan begitu berbulan-bulan lamanya tak ada kes COVID, ada 3 kes dia buat lockdown lagi. Dan semua kematian cuma 64 kalau tak silap saya di seluruh New Zealand, walaupun penduduknya cuma 5 juta lebih. Tapi kita boleh belajar daripada Jacinta Ardern, Perdana Menteri itu, bagaimana beliau dengan kesungguhannya telah melaksanakan apa yang patut dilaksanakan. Ini tak salah kita belajar daripada negara-negara yang telah berjaya menghadapi COVID, dan negara itu ditutup daripada kehadiran pelancong luar, dan akhirnya keamanan dari segi ekonomi, keamanan dari segi politik, keamanan dari segi kesihatan rakyat, sedamainya negara itu. Inilah harapan saya yang boleh kita buat di negara kita Malaysia ini. Satu lagi ialah formula baru dalam politik ini tidak semesti kita tak boleh coba. Cuma bentuknya itu sajalah yang perlu dipersetujui. Sama ada timbalan Perdana Menteri ke, sama ada Menteri Kanan ke, sama ada timbalan Perdana Menteri daripada Borneo, Sabah Sarawak. Saya tidak kata orang itu tidak menentang segala idea-idea ini. Saya secara peribadi, isteri saya orang Sarawak, orang Kuching Sarawak, satu-satunya isteri daripada Kuching Sarawak. Pemikiran saya amat terbuka untuk bersama dengan mereka yang ada di sebelah sana. Tidak jauh mana pun, kadang-kadang apabila kita ni ada mental phobia terhadap Sabah Sarawak, kita beranggapan jauh, walhal balik ke kawasan saya 3 jam baru sampai Pontian daripada Kuala Lumpur. Tapi kalau daripada Kuala Lumpur pergi ke Kuching baru sejam lebih, tak tapi naik belon lah. Naik belon. Jadi idea yang disebut oleh Datuk Seri Samsul itu tidak amat dekat dengan hati saya, sebab saya sendiri pengamal bersama dengan orang daripada Borneo, dan ini satu idea yang baik. Mungkin tidak semestinya seorang timbalan Perdana Menteri, mungkin ada 2. Kalau kita nak cut cost, menteri-menteri itu tidak perlu banyak. Ada kementerian yang boleh disatukan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komoditi, mungkin 2 kementerian seorang menteri, tanpa ditukar nama kementerian. KSU ada 2 tapi menteri ada 1. Misalnya satu lagi contoh, Kementerian Pelancongan dengan Kementerian Warisan, Kementerian Belia dan Sukan, misalnya ada 2 kementerian boleh disatukan seorang menteri, 2 KSU misalnya. Berarti ini satu kelainan dalam kabinet. Saya harap kalau baik bolehlah dilakukan. Jadi tidaklah besar kabinet itu sampai 70 orang menteri dan timbalan menterinya. Kita boleh terangkan dari segi sudut itu. Sekarang ini kalau kita lihat vaksinasi misalnya sudah semacam auto drive, dia berjalan dengan sendiri. Saya balik kawasan, ada 2 PPP, pusat pemberian vaksin, satu di Benot, satu di Bandar Pontian. Sama ada saya balik atau tak balik, perkara itu terus berlaku. Sama ada DO ada atau tak ada, perkara itu terus berjalan. Jadi ini hebatnya penjawat awam pentadbiran negara Malaysia. Kita ada KSN, kita ada KSU, kita ada ketua pengarah, kita ada pengarah yang semuanya melaksanakan tugas mereka dengan bertanggungjawab. Itu ucap terima kasih. Kita adalah frontliner. Apabila kerajaan tidak ada, sehari 2 ni tak ada kerajaan, tetapi tetap berjalan segalanya, tidak terhenti. Dan kematangan politik rakyat Malaysia ini saya sekali lagi amat gembira kerana tidak ada yang berguling-guling atas jalan raya, tidak ada demonstrasi menangisi pemergian-pemergian, dan itu sudah